Dikat, kenapa dia tak turun? Kenapa dia tak memberikan sumbangan? Rupanya memang bidang dia tak sempat nak ambil gambar. Dia kata, kamu dah korek ke dada dia? Kamu dah tengok ke hati dia nak menyatakan dia ni bermain-main kerana nak selamatkan diri? Tak tahu niat masing-masing. Kalau dia tak ikhlas, dia dengan Allah. Kita bukan cari siapa tak buat kerja. Apa kerja yang kita boleh buat untuk benda tu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral di TV9. Pantas padu padat pendek aja 10 minit penuh dengan information yang penting ianya bermanfaat bagi kita. Kita bersama dengan Ustaz Mustafar Suki. Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama sudi bersama dengan saya. Jadi Ustaz, kita masih lagi nak bincang pasal banjir lah Ustaz. Banjir yang berlaku pada kali ini Ustaz mengundang pelbagai reaksi, kan? Kerana banjir yang berlaku pada tahun ini tidak berlaku di tempat yang sepatutnya berlaku. Dia berlaku di tempat yang tak sepatutnya berlaku. Berbagai-bagai komen yang telah keluar di sosial media, ada yang mengata begini, ada yang mengata begini. Dan kita nak tengok dari sudut sumbangan Ustaz. Sumbangan masyarakat. Yalah, masyarakat Malaysia kan dipeka Ustaz. Bila berlaku satu perkara tu Ustaz, dan semualah NGO ini bergerak. Dan Ustaz dalam keadaan sekarang juga sumbangan-sumbangan yang macam mana yang sepatutnya perlu ada dalam masyarakat Malaysia sekarang ni Ustaz? Bila kita sebut tentang sumbangan ni, sebenarnya dia bukan sekadar berbentuk material. Ada orang mungkin sumbangan daripada sudut kata-kata nasihat. Ada orang daripada sudut yang kita boleh katakan sebagai duit. Ada yang sebarkan poster sumbangan NGO. Ada yang turun padang. Ada yang pergi cuci rumah. Ada yang pergi bagi sumbangan dan sebagainya. Maka semua tu adalah peranan masing-masing. Cuma daripada sudut asasnya, keteraturan itulah benda yang sangat penting. Maksudnya kalau satu rumah, satu tempat itu dia memerlukan penyapu, dia bukan perlukan makanan, maka penyapu kita pergi hantar. Maksud memaksimumkan sumbangan tu perkara yang sepatutnya itu antara benda yang kita kena ada connection, hubungan dengan ketua kampung, dengan pejabat DUN, dengan pusat banjir dan sebagainya. Maka semua tu memainkan peranan masing-masing. Kalau tak, seorang-seorang tak boleh buat kerja tu. Tapi kalau dia main redah masuk je Ustaz, yang itu yang paling masalah sebenarnya. Sebab kita kena tengok setiap bidang, setiap orang ada dia punya bidang masing-masing. Contoh kalau kita katakan sebagai tentera ada bidang dia, bomba ada bidang dia, jabatan penyelamat ada dia punya bidang masing-masing. Jadi kepakaran itu kadang-kadang, dan kita sebut bukan semua orang boleh pandai menyelam. Yang menyelam pun kadang-kadang lemah dia tu. Bukan kadang-kadang, selalu lemah. Kadang-kadang selalu lemah. Jadi nak menunjukkan bahawa sebenarnya apa semua perkara yang ada tu, dia kena duduk betul-betul, tengok betul-betul, dan siapa yang boleh bertanggungjawab, siapa yang mampu untuk pergi. Tapi masalahnya Ustaz, masalahnya sekarang ni netizen kita menuduh bahawa pihak kerajaan tak ambil tahu, pihak berkuasa tak ambil tahu, Majlis Perbandan tak ambil tahu. Jadi satu tuduhan yang besar Ustaz. Allah menyatakan inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita orang-orang yang fasik kepada kamu, hendaklah kamu selidik, hendaklah kamu tengok, kamu teliti. Facebook, Instagram dan tempat-tempat ini bukan sumber ilmu yang paling teratas. Tapi masalahnya sekarang ni itu sumber ilmu. Maksudnya setiap perkara semua akan pergi viral dan akhirnya benda tu netizen sendiri. Boleh saya bahasakan untuk kerajaan netizen. Jadi mereka sendiri yang berbincang di dalam Facebook apa semua tu, dan akhirnya mereka sendiri buat keputusan tanpa melihat apa sebenarnya yang berlaku di tempat banjir, apa yang berlaku, orang yang nak pergi tu siapakah keadaannya, peralatan semua lengkap ataupun tidak, bot penyelamat dan semua adakah cukup, adakah standby, ataupun sebenarnya kita perlu kepada duduk dulu, tengok betul-betul dan siapa yang berhak untuk masuk. Jadi benda tu sebenarnya betul. Dia bukan sekadar viral, dia masalah kita ialah siapa tak buat kerja. Yang tu kita nak cari dulu. Kita bukan cari siapa tak buat kerja, apa kerja yang kita boleh buat untuk benda tu. Okey, macam mana pula Ustaz tengok sekarang ni Ustaz, ialah kadang-kadang semua orang dapat kecaman Ustaz. Macam artis pun dapat kecaman Ustaz. Pergi cuci rumah orang, cuci sana cuci sini, masukkan dekat dalam sosial media. Sebenarnya kita nak bagi galakan kepada orang, tapi tuduhan mengata alah buat benda sikit pun nak masuk dekat dalam sosial media, dah jadi tomahan yang macam tu Ustaz. Jadi elok atau tak elok kita nak masukkan semua kat dalam sosial media kita Ustaz. Dia gini Datuk, sebenarnya kalau kita lihat setiap orang ni dia ada benda target dia yang utama. Ada orang membawa misi NGO. NGO tu kutip duit orang ramai. Maka dia nak tak nak dia kena tengok apa sebenarnya awak telah serahkan. Di mana tempat awak serahkan. Maka nak tak nak kena ambil 2-3 picture, ambil 2-3 gambar. Maka nak kena letak dan bagi tahu bahawa ini sebenarnya yang telah kami buat, yang kami telah lakukan. Ada orang yang mana kadang-kadang itu memang bidang dia dah macam tu.
Jadi kenapa pula orang akan petikai? Kenapa dia tak turun? Kenapa dia tak memberikan sumbangan? Rupanya memang bidang dia tak sempat nak ambil gambar. Bila tak sempat nak ambil gambar, tak letak kat Facebook ke apa, kita kata dia tak buat kerja. Jadi sebenarnya kita ada mesti kerajaan netizen ni dia kena smart dan bijak. Orang yang buat apa kita kata yang berada Facebook semua, dia kena bijak dalam menilai orang. Dia tak boleh nilai tengok satu keadaan saja dan kemudian akhirnya habis macam tu. Dan begitu juga kadang-kadang ada orang kata letak gambar kat Facebook tak sensitif. Letak gambar kek. Letak tengah makan gambar ikan siakap contohnya. Ini semua orang tak prihatin dengan orang banjir. Rupanya Datuk, kalau tengok betul-betul kan, perhati betul-betul, dia ni lah rupanya yang tolong bagi sumbangan sebab dia berjual. Itulah punca rezeki dia. Itulah punca dia punya kita kata dapat kehidupan. Untungan ni itulah dia bagi balik. Betul Datuk. Tetapi ada juga yang kita tengok yang sengaja Ustaz, yang sengaja nak menunjukkan bahawa dia ni kata contoh dia somebody. Dia nak tunjukkan dia menolong Ustaz. Nak menolong, kononnya dia menolong. Tapi sebenarnya gambar tu niat dia bukan dia nak tunjuk pasal dia tolong. Nak bagi tahu orang dia tolong. Dia sebenarnya atas niat lah sebenarnya Datuk benda ni. Sebab kita bila tengok satu orang ni, adakah kita satu orang yang nak buka? Sebab tu Nabi SAW dalam kes kes Salamah dan sebagainya, iaitulah ketika mana Nabi SAW ketika mana dia pergi perang dan kemudian semua sahabat kata, oh dia ni mati syahid, dia ni mati syahid. Kemudian ada seorang sahabat pula ketika mana dia berhadapan dengan musuh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Dia buat apa Datuk? Dia tu nak mengucap. Datang seorang sahabat ni dia libas habis. Meninggal orang tu. Sebelum dia mengucap. Sebelum dia dah mengucap. Dia dah mengucap. Kata saya beriman pada Allah, dia libas. Kemudian Nabi kes tu sampai pada Nabi kata, kamu dah korek ke dada dia? Kamu dah tengok ke hati dia nak menyatakan dia ni bermain-main kerana nak selamatkan diri? Jadi sebenarnya isu niat ni isu benda paling besar yang kita tak nampak. Ada orang letak gambar, ada orang letak tu, niat masing-masing. Kalau dia tak ikhlas, dia dengan Allah. Kalau dia ikhlas betul nak bantu, nak ajak orang macam contohnya tadi kan, nak ajak orang bagi sumbangan lagi, pergi turun tempat ni, ini tempat yang paling teruk contohnya. Yang ni kurang orang pergi tolong. Jadi pergi kat situ. Jadi itu antara benda niat yang bagus. Jadi sebenarnya dia ada buruk, ada baik, semua berkait dengan niat orang yang post. Bagaimana kita menilai sebenarnya Ustaz, bagaimana seseorang itu menilai apa yang dipostingkan dekat dalam sosial media itu bagus juga. Kadang-kadang ni memberitahu tempat ini tak cukup ini. Betul. Tempat ini tak cukup ini. Jadi sekarang ni saya nak tanya Ustaz, sumbangan-sumbangan yang berlaku ni Ustaz, dia berlaku kepada satu tempat Ustaz. Tempat yang viral. Contoh-contoh tempat ni, kecoh tempat ni. Jadi semua NGO ni semua turun kat situ menjadikan tempat tu padat. Padat dan berlaku juga berlebihan-lebihan. Tetapi bagaimana tempat-tempat yang lain? Jadi saranan Ustaz kepada misi bantuan, misi sumbangan ni macam mana sepatutnya dari segi sudut Islam, pandangannya macam mana Ustaz? Baik, secara umumnya Datuk, kita tengok, saya pun ada terlibat juga. Rupanya ada setengah tempat dia tak perlukan makanan. Dia perlukan toilet pad wanita dan juga dia perlukan pampers. Jadi sebenarnya memang kita kena ada koordinat kepada sesiapa pun yang terlibat di kampung tu, di tempat tu, call ketua kampung dia. Tengok dekat mana, apa keperluan. Itu sebenarnya, apa bantuan yang perlu. Kami tak perlu semua makanan apa semua. Kami perlu ni tenaga nak tolong cuci rumah kami, contohnya. Jadi sebenarnya sebab tu dalam zaman Nabi SAW, Nabi bila buat satu pun Nabi koordinat pada semua perkara. Ni tentera pemanah macam mana, ni orang yang dekat parit macam mana, ni orang yang kat sebelah ni macam mana, orang yang dekat Madinah pun yang duk tunggu standby pun macam mana, Nabi koordinat semua. So ambil contoh tu supaya apa pun misi kita nak buat. Sebab tu Islam ni dia jangan bukan dia berlogok kat situ. Ya, dia smart, cantik dan smart. Memberi sumbangan sama ada bantuan makanan, bantuan tenaga memang digalakkan kan. Kerana kita tengok Ustaz, sebenarnya banjir ini dia berlaku dan tidak akan selesai dalam masa sebulan ini cara pembersihan dia dan untuk kembalikan norma biasa kepada kehidupan mereka yang terkena dengan bencana itu. Jadi bagi anda di luar sana, jangan ambil hati dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini kerana kita mencari satu titik tolak bagaimana untuk koordinat ataupun koordinasi yang sebenar-benarnya bagi kita bekerjasama. NGO, sukarelawan, orang ramai dan juga pihak berkuasa dan juga pihak kerajaan. Bagaimana untuk kita bersatu menjadi satu keluarga Malaysia yang bersatu untuk membantu mangsa-mangsa banjir yang menimpa mereka yang amat dahsyat pada tahun ini. So jangan sesuka hati kita berkongsi benda-benda yang tidak pasti. Jangan sesuka hati kita berkongsi benda-benda yang boleh mengguris hati. Jangan kita kongsi kalau tak pasti. Jangan kita buat wakaf dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral. Tak puas hati kita PM tepi. InsyaAllah jumpa lagi esok hari di TV9 Sembang Viral. Terima kasih Ustaz.